لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sekolah ini bermula pada tahun 1985, bertempat di Seksyen 3 Shah Alam dan kini beroperasi di Kampung Batu Belah Kelang dengan jumlah pelajar lebih kurang 900 orang. Mempunyai falsafah pendidikan yang berteraskan akidah, membina generasi insan Rabbani yang seimbang dan holistik, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dan mempunyai visi menjadi institusi pilihan utama dalam arus perdana masa kini. Misi kami pula iaitu membina tokoh masyarakat yang bersifat Rabbani melalui sistem pendidikan Islam yang menyeluruh, unggul dan dihormati. Oleh kerana sambutan tahun demi tahun menggalakkan, kami terpaksa menyediakan kelas-kelas yang mencukupi dan kondusif untuk pembelajaran anak-anak. Cabaran bertambah apabila sebahagian padang sekolah telah diambil semula oleh tuan punya tanah. Jadi kami terpaksa menghadapi masalah pendidikan jasmani dan co-curriculum. Dengan adanya tapak yang baru, diharap kami dapat menyediakan infra yang cukup dari segi kelas, padang dan kemudahan-kemudahan lain demi untuk pendidikan anak-anak. Nama saya Aidil Arayam bin Adi Azrul. Saya suka sekolah ini sebab ada ramai kawan-kawan, dapat pelajari benda yang seronok. Nama saya Ahmad Amir Yusof bin Ahmad Al-Turmizi. Saya suka sekolah ini kerana dapat ramai kawan-kawan yang baik dan dapat pelajari ilmu yang baru. Cita-cita saya untuk menjadi arkitek. Nama saya Ahmad Firas Iqbal bin Muhammad Nazri. Saya suka sekolah ini sebab ada banyak kawan, ada Olimah yang best. Saya suka bersekolah di sini sebab ada guru-guru yang memahami dan baik, guru-guru yang best. Lagi satu, sekolah ni hebat juga kalau pergi mana-mana competition pun insyaAllah dapat top-top lah. Saya melihat kesungguhan ibu bapa di luar sana menghantar anak-anak untuk mendapat pendidikan di sekolah ini. Namun begitu, sekolah ini bukanlah seperti sekolah swasta di luar-luar sana yang mempunyai kecanggihan alat belajarnya dan infrastruktur yang lengkap. Kami di sini, kami berkongsi tapak dengan penyewa dari luar. Permintaan di luar sana ramai tetapi penawaran yang disediakan sedikit. Sehubungan dengan itulah pihak sekolah merancang membina sebuah kompleks Sekolah Rendah Islam Hira di Meru. Yang mana kompleks itu nanti insya-Allah akan memberi kelengkapan yang baik untuk anak-anak ini belajar dengan lebih bersungguh, dengan lebih bersemangat. Tetapi besarlah harapan saya kepada penderma-penderma di luar sana untuk menghulurkan sumbangan. Dengan adanya kompleks ini nanti, anak-anak ini dapat belajar dengan lebih baik. Diharapkan para dermawan di sana sudi untuk menghulurkan sumbangan dan menginfak ke Sekolah Rendah Islam Hira ini bagi menjayakan pembinaan kompleks IPH ini. Saya mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan serta badan korporat dan NGO di luar sana yang telah menghulurkan sumbangan untuk pembinaan kompleks ini agar kehidupan kalian sentiasa di bawah redha Allah dunia dan akhirat. Saya Nur Nasihah binti Muhammad Nazmi, alumni Sekolah Rendah Islam Hira batch yang ke-13 dan sekarang saya berkhidmat sebagai seorang guru di Sekolah Rendah Islam Hira. Saya menyeru kepada para penderma yang dermawan daripada badan-badan korporat, ibu bapa maupun siapa sahaja yang berada di luar sana untuk menyumbang kepada pembinaan kompleks Sekolah Rendah Islam Hira yang baru agar kami dapat menyediakan infrastruktur yang lebih baik untuk menjokil lebih ramai lagi murid-murid yang berjaya, bukan sahaja dari sudut akademik tapi melahirkan murid-murid yang lebih berjaya daripada pelbagai bidang. Saya juga menyeru kepada rakan-rakan saya dan juga para alumni Sekolah Rendah Islam Hira yang lain agar dapat turun padang untuk memberi sumbangan, tidak kira dari sudut wang ringgit, tenaga, masa bagi membantu dan menaikkan lagi Sekolah Rendah Islam Hira. Saya Uthman Nafi' bin Aizuddin, merupakan alumni batch yang ke-12 daripada Sekolah Rendah Islam Hira. Pada hari ini saya menyeru kepada semua alumni untuk sama-sama kita menyumbang untuk membangunkan pembangunan Sekolah Rendah Islam Hira. Yang di mana Sekolah Rendah Islam Hira ini sangat memerlukan dana dan juga bantuan dan sokongan daripada semua alumni Hira. Pada individu, ibu bapa, tokoh korporat
alumni serta orang ramai di luar sana yang ingin membantu bagi membina membangun kompleks pendidikan Sekolah Rendah Islam Hira yang baru boleh menyumbang terus ke akaun yang tertera. Semoga dengan sumbangan puan-puan akan diberi ganjaran setimpal oleh Allah SWT. Baik, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar yang sedang mengikuti live kuliah bulanan kita pada malam ini. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan hidup kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, meneruskan amal-amal soleh kita untuk semata-mata mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah untuk kali ini kita juga memanjatkan syukur kerana kita berkesempatan sekali lagi untuk kita bersama-sama di dalam kuliah bulanan secara online, anjuran bersama, kuliah bulanan online, anjuran Ikram Kuala Selangor bersama dengan Wanita Ikram dan juga PIBG Institusi Pendidikan Hira. InsyaAllah pada malam ini kita akan mendengarkan satu tajuk yang menarik, yang sangat semasa, yang perlu kita fahami dengan baik. InsyaAllah tajuk yang kita akan dengar, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Muhaimin bin Shahar berkenaan dengan penghinaan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pendirian kita. Jadi seperti yang sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, saya menyeru kepada para pendengar kita untuk teruskan live kita pada malam ini, sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Untuk makluman juga, live kita ni boleh dilihat melalui platform page Facebook Ikram Kuala Selangor dan juga page Facebook PIBG IPH, dan juga distreamkan juga secara langsung di channel YouTube PIBG IPH. Jadi banyak platform yang kita telah sediakan untuk kita sebarluaskan lagi perkongsian kuliah kita pada malam ini. Jadi insya-Allah dengan tajuk yang telah kita pilih pada malam ini, harapannya agar kita selepas daripada kita mendengar kuliah ini akan mendapat sedikit panduan bagaimana ataupun apakah sikap dan juga pendirian kita apabila kita berhadapan dengan situasi di mana ada pihak-pihak yang menghina Nabi kita. Adakah kita perlu bertindak berdasarkan emosi semata-mata, ataupun kita membiarkannya sahaja, ataupun bagaimana? Jadi insya-Allah perkara ini akan diperjelaskan lagi oleh Al-Fadhil Ustaz dengan harapan semoga ia dapat memberi panduan kepada kita insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bersiaran selama sejam, dan jika terdapat soalan-soalan, insya-Allah saya akan cuba baca di dalam ruangan komen untuk mendapatkan penjelasan daripada Ustaz nanti insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, dengan ini saya persilakan Ustaz untuk meneruskan penyampaian kuliah pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Terima kasih Ustaz Muharman selaku pengurusi majlis pada malam ini, dan kepada kepimpinan Ikram Kuala Selangor, khususnya wanita, juga kepada kepimpinan PIBG Sekolah Islam Hira ini, dan seluruh peserta yang mengikuti ceramah di
online. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dapat mengikhlaskan niat kita untuk menimba ilmu dan juga sebagai rangka dan juga usaha kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang urusan umat Islam itu sendiri, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka ia bukan di kalangan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang secara langsung berada dalam talian ini, kebelakangan ini kita lihat khususnya di sebelah barat, negara Perancis sebagai contoh, telah melakukan tindakan atas kepentingan mungkin kedudukan kepimpinan mereka, dan dengan sebab Islamfobia ataupun pengaruh Islam yang semakin berkembang di barat menimbulkan satu sikap yang selama ini tersembunyi di dalam hati mereka, di mana peristiwa yang berlaku di Perancis itu menghina Nabi SAW melalui lukisan kartun, yang menghina Nabi SAW baru-baru ini di Perancis dan sebelum itu di Denmark. Apa yang berlaku itu ada kesan yang di sebaliknya, walaupun mereka berusaha untuk menimbulkan rasa benci kepada Rasulullah dan kepada umat Islam, namun yang berlaku adalah sebaliknya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang tipu daya sedangkan Allah menggagalkan tipu daya mereka tersebut. Peristiwa ini telah menyedarkan umat Islam tentang hakikat pertembungan di antara kebenaran dan kebatilan itu sentiasa berlaku sepanjang zaman daripada Nabi Adam AS sehinggalah hari kiamat nanti. Ia telah menzahirkan dan menampakkan sifat dengki dan sifat kebencian yang selama ini mungkin tersorok dan tersembunyi di dalam hati mereka terhadap umat Islam. Peristiwa ini juga menunjukkan kepada kita sifat hipokrit ataupun munafik, sifat kepura-puraan dan kepalsuan orang barat yang mengagungkan kebebasan bersuara, tetapi sebaliknya mereka telah memperalatkan slogan itu untuk menghina syiar-syiar Islam yang menjadi keagungan kepada umat, seperti Rasulullah SAW sendiri. Sedangkan mereka di waktu yang sama mempertahankan kebatilan seperti mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang menyentuh tentang orang-orang Yahudi ataupun anti-Semitism, tetapi mereka melakukan yang sebaliknya terhadap umat Islam. Peristiwa ini juga menzahirkan tentang wujudnya di sana golongan munafik di kalangan umat Islam itu sendiri yang bersekongkol dengan golongan yang menghina Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala jadikan pula peristiwa ini suatu sebab untuk bersatunya umat Islam di seluruh dunia di dalam satu saf untuk membela Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sesuatu yang mereka tidak inginkan
tetapi ia berlaku iaitu dengan peristiwa yang seumpama ini menyebabkan lebih ramai orang-orang barat itu ingin mengenali siapakah dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui apakah ajarannya dan mengapakah begitu dibenci oleh pemimpin-pemimpin negara-negara barat dan apakah rahsia dan di sebaliknya. Jadi ini menyebabkan rasa keinginan kepada ramai penduduk-penduduk di sebelah barat sana ingin mengetahui, ya, dan ambil berat tentang siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, dan akhirnya menyebabkan mereka menemui kebenaran dan memeluk Islam. Itu yang pertama, ya, iaitu kesan di sebalik daripada usaha menghina Nabi SAW, tapi ada juga di belakang sana itu ditakdirkan Allah sesuatu yang mereka tidak inginkan, iaitu berlaku ramainya orang menerima Islam itu sendiri. Bagi kita pula, ya, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita pergi lebih jauh kepada menentukan sikap kita di dalam mempertahankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, kita sendiri perlu mengisafi akan kemuliaan Rasulullah, menyedari sumbangan baginda kepada tamadun manusia, khususnya kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan menyampaikan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya syarat untuk manusia itu berjaya, syarat untuk manusia itu bahagia dalam kehidupan di dunia yang sementara ini dan kehidupan akhirat yang abadi. Ajaran Rasulullah inilah yang boleh menjauhkan manusia itu sendiri, keseluruhannya, daripada kesengsaraan, kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya insan yang begini kita sanjung dia, kita hargai dia, ya, kerana membawa sesuatu yang bermakna dalam kehidupan manusia, tamadun manusia dan kepada kehidupan kita. Ya. Baginda telah membimbing manusia, ya, kepada tauhid, ya, yang benar, ya, membimbing manusia dengan akhlak yang mulia dan terpuji, ya, bahkan berusaha menutup segala pintu yang membawa kepada kehinaan mereka. Maulana Sulaiman An-Nadawi ada menyatakan beberapa perkara yang penting, ya, berkaitan dengan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang patut kita fikirkan dan hargai. Pertamanya, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan kita tabiat ataupun nature hubungan antara Khalik dan makhluk, ya, yang maha mencipta dan juga makhluk yang dicipta. Bagaimana hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala sebagai pencipta itu? Jika Rasulullah tidak diutuskan, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita tidak tahu apakah bentuk yang boleh kita bangunkan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh cara beribadah kepadanya. Apakah yang boleh dilakukan untuk mendapat redanya, kebahagiaan daripada yang dikurniakan olehnya, rahmatnya. Yang keduanya, ya, Rasulullah itu seorang insan yang mengajar kita kaitan dan hubungan di antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Kalau hubungan, apakah kaitan di antara kehidupan dunia dan kehidupan selepas mati? Sekiranya Rasulullah tidak diutuskan, apakah yang akan berlaku kepada manusia selepas daripada kematiannya? Mungkin kita akan menganggap manusia itu akan menjadi tanah semata-mata. Dan yang ketiganya, ya, mengikut Maulana Sulaiman An-Nadawi itu, ya,
Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita panduan yang jelas hakikat tentang hubungan di antara alam yang nyata, alam syahadah ini, dengan alam ghaib seperti makhluk, jin, syaitan, ruh, malaikat, alam barzah dan sebagainya. Kaitan alam yang zahir dengan alam yang ghaib. Tanpa Rasulullah SAW, kita tidak tahu apakah hakikat hubungan tersebut. Dan yang seterusnya, ya, Rasulullah SAW juga menyumbang kepada membentuk keseimbangan di antara kehidupan rohani dan jasmani kita, ya, hubungan spiritual dan hubungan fizikal, yang melihatkan kepada kita tentang hakikat manusia itu adanya roh dan jasad. Jadi, ya, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan betapa besarnya sumbangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk daripadanya. Yang pertamanya tadi iaitu, ya, dalam bina hubungan kita dengan Allah Taala, yang kedua hubungan kita dengan alam akhirat, dan hubungan kita dengan alam ghaib, dan hubungan kita dengan alam roh, kerohanian. Sekiranya tidak ada hal ini, jadilah kita sesat hanya melihat kehidupan ini kepada manusia semata-mata tanpa Tuhan, melihat kepada aspek fizikal semata-mata tanpa roh, melihat kehidupan dunia semata-mata tanpa akhirat, dan melihat kepada aspek fizikal semata-mata dan tidak melihat kepada aspek spiritual. Ini secara ringkas, ya, perkara yang menjadikan betapa bernilainya Rasulullah SAW sebenarnya dalam kehidupan manusia yang menyedari hakikat tersebut. Selain daripada itu, Allah sendiri menyifatkan Nabi SAW ini di dalam surah At-Taubah ayat 128. 128 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasulullah, seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Bayangkan, Rasulullah merasakan amat berat kesusahan yang menimpa umatnya. Ya. Harisun alaikum, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu. Dan dia pula, ya, menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, iaitu bil mu'minina raufur rahim. Bayangkan, Allah Ta'ala menyifatkan Rasulullah itu begitu, ya, sangat inginkan kebaikan untuk kita, ya, sangat inginkan kita dijauhi daripada kesusahan, sangat bersifat kasihan dan belasnya, ya, di dunia dan juga di akhirat, dengan kita mendapat syafaat daripadanya. Ya. Jadi ini, ya, bahkan apabila kita berselawat kepada Nabi SAW, Rasulullah sendiri menjawab salam kita kepadanya, dan Allah sendiri berselawat kepada kita, iaitu mengerjakan kepada kita keampunan, rahmah dan barakah 10 kali ganda daripada setiap selawat yang kita bacakan untuk Nabi SAW. Begitulah betapa agungnya dan tingginya kedudukan Nabi SAW, ya, di sisi Allah, di sisi malaikat. Begitu juga kepada kita umatnya, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya, ya, amat banyak bukti kenabian Rasulullah itu dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan kita perlu menyedari hakikat bahawa, ya, golongan yang memperolok-olokkan Nabi, memperkecilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sahaja ada di zaman ini, tetapi sepanjang zaman apabila Allah Ta'ala mengutuskan para Nabi dan Rasul, ada sahaja di kalangan umat-umatnya yang memusuhi, menghina dan, ya, mempermain-mainkan ajaran yang dibawa. Tapi
apakah kesudahan kepada golongan yang mendustakan serta memperolok-olokkan utusan-utusan Allah ini? Jawapannya sudah tentu dalam sejarah kita sedia maklum, kesudahannya mereka akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala dan diazab, na'udzubillah min zalik. Ini adalah jaminan Allah itu sendiri untuk mempertahankan Rasul-Rasulnya, khususnya Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 95, Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ngejek dan mempersendakan kamu. Begitu juga ayat di akhir surah Al-Kawthar. Ya, Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencikan engkau, dialah yang terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingininya. Ya. Terputus dari mendapat keberkatan, terputus daripada mendapat bantuan Allah Ta'ala, tidak tercapai segala tujuan buruk dan maksud mereka. Ya. Dan Rasulullah SAW pula, ya, di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ini ancaman, ya, daripada Rasulullah SAW, satu janji buruk bagi mereka yang mensia-siakan ajaran Rasulullah SAW. Maksud hadis yang saya bacakan tadi dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW sabda, demi diri Muhammad di dalam kekuasaannya, maknanya di dalam kekuasaan Allah, tidaklah mendengar tentang aku, mendengar tentang Nabi, ya, seseorang dari kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalahku, ya, melainkan dia di kalangan ahli neraka. Jadi sudah tentulah golongan Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang Barat yang menghina Nabi SAW itu termasuk di kalangan orang yang mendengar dan mengetahui tentang Rasulullah SAW, namun mereka mengambil sikap untuk mendusta dan juga menghina. Maka Nabi SAW sendiri telah bersabda, tempat mereka itu adalah api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahawa, ya, tidak selamat, ya, dan akan dibinasakan dan diazab mereka yang menentang utusan Allah Ta'ala dan menghina baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara ketiga yang ingin saya kongsikan iaitu berkaitan dengan hukum syarak mengenai menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita merujuk ayat 65 hingga 66 dalam surah At-Taubah, maka kita dapati tafsiran ulama dan pandangan mereka bahawa mereka telah sepakat, katakan ijma' di kalangan ilmuwan Islam, bahawa perbuatan atau kata-kata yang jelas memperolok dan mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keduanya kitab yang diturunkan dan memperolokkan Rasulnya, adalah suatu perbuatan kufur. Ia membatalkan syahadah dan wajib jika dilakukan oleh seorang Islam itu bertaubat. Ini sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejek-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main, maknanya bergurau sahaja, ya. Ataupun dalam konteks moden ini, kebebasan bersuara. Katakanlah, patutkah hamba Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya
kamu memperolok-olok dan mengejeknya. Janganlah kamu berdalih dengan alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu yakni melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu, kerana bersalah. Jadi dalam ayat ini jelas menjadi dalil dan juga hujah ulama tentang perbuatan menghina Rasulullah itu termasuk perkara yang boleh membatalkan syahadah dan wajib bertaubat bagi mereka yang melakukan. Seterusnya mari kita lihat sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan mereka dengan baginda. Ya, mudah-mudahan sikap para sahabat ini boleh kita jadikan contoh dan teladan. Rasulullah sendiri memang kita tahu akhlak baginda tidak akan bertindak balas terhadap orang yang menyakiti dan menghinanya. Ya. Sekiranya perkara itu berkaitan dengan dirinya. Tetapi jika perkara itu berkaitan dengan agama Allah, dengan risalah yang dia bawa, maka Rasulullah akan membela dan mempertahankannya. Tapi jika kena pada dirinya, Rasulullah akan bersabar dan lebih kepada sikap memaafkan. Apa yang menjadi pengajaran bagi kita ialah kita boleh lihat bagaimana sikap para sahabat, kerana kita juga adalah pengikut Nabi SAW. Kita boleh ambil beberapa peristiwa, ya. Antaranya ialah pertamanya kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ini sentiasa mengutamakan keselamatan Nabi SAW, mengutamakan keselesaan Rasulullah SAW. Sudah tentulah orang yang paling hampir dengan Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar, menjadi manusia yang sangat mencintai Rasulullah dan mempertahankan baginda SAW. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, secara ringkas telah dipukul oleh orang kafir Quraisy, ya, di Mekah, sehingga beliau pengsan atau tidak sedarkan diri. Apa yang menariknya, apabila beliau sedar semula, ya, dan nak diberikan minuman susu, ya, untuk memulihkan keadaannya, beliau enggan. Tetapi sebaliknya mengungkapkan ungkapan ini, bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Selepas mengetahui Rasulullah dalam keadaan selamat, barulah Sayyidina Abu Bakar boleh meminum susu yang diberikan kepadanya. Ya. Begitu juga sikap Abu Bakar dan tindakannya ketika menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah. Kita dapati bahawa di dalam Gua Sur itu ada lubang-lubang yang terdapat padanya binatang yang berbisa. Sayyidina Abu Bakar telah menutup dengan anggotanya lubang-lubang tersebut sehingga beliau disengat oleh binatang berbisa tersebut yang menyebabkan beliau menahan kesakitan dan dalam keadaan kesedihan. Namun beliau tidak rela Nabi SAW ditimpa dengan kesusahan dan kepayahan. Ya. Kita ambil contoh yang berkaitan dengan ini juga, ya, kebimbangan seorang wanita Ansar. Ya. Apabila selesai perang Uhud, ya, perempuan ini sebagaimana wanita yang lain melihat apakah kesudahan yang berlaku kepada keluarga mereka yang terlibat di dalam peperangan tersebut. Perempuan Ansar ini diberitahu bahawa ayahnya telah meninggal dunia. Lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun dia tetap bertanya, ya,
bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diberitahu bahawa suaminya juga meninggal dunia. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan terus bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain memberitahu anak lelakinya juga telah meninggal dunia. Abangnya juga telah meninggal dunia. Setiap kali dia diberitahu tentang ahli keluarganya yang syahid di dalam peperangan Uhud itu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun tidak setakat itu, tetapi terus bertanya tentang keadaan dan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, engkau lebih berharga bagiku dari ibu bapaku. Ya. Kesedihan terhadap kematian ahli keluargaku yang lelaki hilang dari hatiku setelah aku melihat Tuan masih selamat dan juga hidup." Itulah kecintaan, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mahu sedikit pun kesusahan menimpa Nabi yang menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sikap yang kedua pula, iaitu tidak redha sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merujuk surah Al-Munafiqun ayat ke-8. Di sana ada ayat yang berbunyi kata-kata orang munafik, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Sekiranya kami pulang ke kota Madinah, nescaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina daripadanya. Peristiwa turunnya ayat ini berkaitan dengan Ghazwah Bani Mustalik. Secara ringkasnya, telah berlaku sedikit krisis di tempat mengambil air di antara seorang muhajirin dan seorang ansar. Berlaku perselisihan dan pergaduhan. Yang mana ketika itu diambil kesempatan oleh ketua orang-orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berkata, "Sammin kalbak ya'kuluk." Maknanya, gemukkan anjing engkau, dia pula menggigit engkau. Ini seolah-olah dia memberi isyarat bagaimana orang Ansar telah membantu orang Muhajirin, termasuk Nabi SAW yang datang ke Madinah, tetapi mereka pula bertindak menyakiti orang-orang Ansar. Seolah-olahnya begitu. Ya. Gemukkan anjing engkau, dia pula menggigit engkau. Dia menyamakan orang Ansar tu, orang Muhajirin itu seperti anjing. Ya. Lalu dia berkata, kalau kami pulang ke Madinah, pasti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina keluar daripada kota Madinah, yang dimaksudkan ialah Rasulullah dan para sahabat dari kalangan Muhajirin. Ketika itu, seorang remaja, ya, iaitu anak kepada Al-Arqam bin Abil Arqam, nama dia Zaid. Zaid bin Arqam telah mendengar kata-kata itu. Adakah dia diam? Tidak bertindak apa-apa? Menyembunyikan dan redha saja? Tidak. Beliau tidak bertindak sedemikian. Sebaliknya, beliau telah menyampaikan kata-kata Abdullah bin Ubay itu kepada Nabi SAW. Dan Saidina Umar pernah meminta izin, ya, untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, namun Rasulullah SAW melarang dan tidak mengizinkan hal itu kerana Rasulullah bimbang dikatakan membunuh para sahabatnya dan teman-temannya. Apabila sampai kembali ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini ada seorang anak bernama Abdullah juga. Dia membiarkan orang masuk ke kota sehinggalah sampai kepada giliran tunggangan yang ditunggang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ayah dia. Jadi Abdullah, anak dia ni yang mencintai Nabi SAW, telah menghunuskan pedang
Dan dia berkata, demi Allah, ayah jangan masuk sama sekali ke Madinah sehingga ayah mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu orang yang lebih mulia dan sayalah orang yang hina. Ni dia hunuskan pedang, dan tak izin ayah dia masuk kecuali meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah terpaksa berkata demikian. Dan anak Abdullah bin Ubay ini sendiri pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin kalau Rasulullah nak membunuh ayahnya, jangan bagi orang lain, biarlah dia sendiri yang membunuh ayahnya. Namun Rasulullah melarang anaknya itu melakukan perkara tersebut. Di sini jelas menunjukkan kepada kita, para sahabat ini di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut peranan dan kedudukan masing-masing. Zaid bin Arqam, dia dengar dan dia berperanan, dia tidak boleh buat lebih dari itu melainkan menyampaikan berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Abdullah bin Ubay rasa dia boleh buat lebih daripada itu sehingga dia memaksa ayahnya meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menarik balik kata-kata yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menarik lagi ialah berkaitan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana kita melihat tindakan para sahabat yang menimbulkan rasa cemburu dan gerun di hati musuh-musuh Islam itu sendiri melalui peristiwa yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sebelum ditandatangani perjanjian Hudaibiyah itu di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dengan Suhaib bin Amr, sebelum itu orang-orang Quraisy telah mengutuskan beberapa utusan. Antaranya adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud telah diutuskan sebelum diutuskan Suhaib bin Amr. Di dalam pertemuan tersebut, Urwah bin Mas'ud ni telah melihat beberapa tindakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sehingga selepas itu dia kembali kepada pembesar-pembesar Quraisy lalu berkata, ini kata-kata ni yang penting bagi kita sebagai panduan. Kata Urwah bin Mas'ud, wahai kaum Quraisy, aku telah menemui raja-raja sebagai utusan Quraisy, sebagai wakil mereka, seperti Kaisar, Kisra, dan juga Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang menghormati ketuanya seperti sahabat Muhammad menghormatinya. Adanya dia kata dia telah melihat pembesar-pembesar di negara-negara lain ketika itu, Rom, pemimpin Rom dan Parsi, begitu juga Najasyi, Yaman. Aku tidak melihat bagaimana pengikut mereka itu menghormati ketua sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad ini menghormati Rasulullah sebagai ketua. Urwah bin Mas'ud menyambung. Dia kata apa? Apabila dia meludah, yakni Rasulullah, mereka berebut-rebut untuk menahan air liur itu dengan tangan, lalu menyapu muka dan kulit mereka dengannya. Ini dia nampak bagaimana sahabat mengambil air liur Nabi itu dan menyapu muka dan menyapu badan mereka, anggota mereka. Mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Kalau Rasulullah menyuruh sesuatu, mereka berlumba-lumba dan bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Apabila dia berwuduk, mereka berebut-rebut untuk mendapat titisan air dari wuduknya. Apabila dia bertutur, maka mereka merendahkan suara terhadapnya.
mereka tidak mengarahkan pandangan secara tepat ke wajahnya, ya, sebagai tanda penghormatan kepadanya. Ini persaksian daripada Urwah bin Mas'ud, ya, yang ketika itu belum Islam, ya, melihat watak para sahabat Nabi itu, ya, begitu, ya, menghormati, menyanjung, sehingga itu menimbulkan ketakutan kepada musuh-musuh bahawa pengikut Nabi Muhammad ini adalah pengikut yang setia dan sangat menyayangi Nabi mereka. Dan begitulah alhamdulillah yang telah berlaku di negara-negara Islam, ya, pada 12 Rabiul Awal baru ni, ya, semua negara menyambut, mengingati kelahiran Nabi SAW, dan waktu yang sama, ya, mengutuk perbuatan orang-orang Barat yang Perancis khususnya yang menghina Nabi SAW. Dan kecintaan kepada Rasulullah itu masih tersemat di dalam jiwa umatnya, dan ditunjukkan kecintaan itu kepada musuh-musuh Islam, sehingga mereka membuat perbandingan. Tidak ada, ya, pembesar lain di dunia ini yang mendapat status, ya, penghormatan dan kecintaan sebagaimana umat Muhammad mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang perlu ada pada kita, iaitu, ya, sekurang-kurangnya menunjukkan, menzahirkan kita ni ambil berat dan sangat cinta, dan kita, kalau bahasa Arab dalam kempen mereka itu, illa Rasulullah SAW. Maknanya, kecuali Rasulullah jangan kamu usik, jangan kamu permain-mainkan. Seperti yang kita lihat di Pakistan, ya, berterusan menunjukkan tidak setuju mereka kepada perbuatan itu, membantah perbuatan tersebut, iaitu menghina Nabi SAW. Jadi antara kata-kata Urwah bin Mas'ud yang masyhur, ya, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Maksudnya, aku tidak pernah melihat seseorang itu mencintai seseorang seperti cintanya, ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maknanya tak ada tolok banding kecintaan sahabat Nabi ini kepada Nabi, dan ia dapat dilihat, dapat diperhatikan, dinilai oleh orang-orang Quraisy itu sendiri. Dan kita sampai kepada poin terakhir pada malam ini berkaitan dengan sikap kita terhadap perbuatan menghina Rasulullah SAW ini. Tentulah perbuatan ini adalah satu kemungkaran, dan apabila kita, ya, bercakap tentang kemungkaran, kita sudah tentu tidak lupa akan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya, falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, dan sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lidahnya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemah iman. Jadi di sini menunjukkan bahawa kemungkaran yang seumpama itu perlu ditegur, perlu diingkari dengan penuh ketegasan, namun ia mengikut kemampuan masing-masing. Ya. Tentulah bagi yang berkuasa ada caranya berbanding dengan yang tidak ada kuasa. Ya. Mencegah kemungkaran itu di negara yang majoritinya umat Islam
tentulah tidak sama pendekatannya dengan umat Islam yang berada di negara yang mereka itu minoriti tanpa kuasa, dan mereka juga golongan yang telah berhijrah ke sana. Ya. Begitu juga golongan yang berpengaruh dengan golongan yang tidak berpengaruh. Ya. Tidak sama peranan masing-masing di dalam mencegah kemungkaran tersebut mengikut kemampuan. Dan sudah tentulah kaedah mencegah mungkar itu antaranya jangan membawa mungkar yang lebih besar daripada perbuatan mencegah mungkar itu. Jadi ini contohnya apabila anak Abdullah bin Ubay meminta izin ya, untuk membela Nabi dengan membunuh ayahnya, Rasulullah sendiri tidak mengizinkan kerana ia mungkin boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar ya, kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dan begitu juga mencegah mungkar dengan lidah, maknanya dengan percakapan, dengan penulisan, dengan hubungan telefon, ya, dengan menulis artikel, membuat surat-surat bantahan, ya, melalui media sosial. Itu adalah tindakan yang boleh kita buat, ya. Dan yang paling kurangnya, sekurang-kurangnya kita mengambil berat dan timbul di dalam hati kita rasa benci terhadap perbuatan tersebut, timbul rasa cemburu terhadap perbuatan menghina Nabi SAW, dan berdoa kepada Allah Ta'ala ya, agar ya, mereka yang melakukan perbuatan itu, ya, di samping kita benci perbuatan itu, jangan lupa juga kita seimbangkan dengan berdoa agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ini sebagai dai, sebagai umat Muhammad yang menyebarkan kebenaran, bukan sahaja ya, membenci perbuatan terkutuk itu, tetapi kita juga ada perasaan simpati supaya mereka tidak diazab oleh Allah Ta'ala, mereka juga mendapat hidayah dan petunjuk. Di samping kita benci perbuatan tersebut dan membela Nabi, kita doa juga supaya mereka diberi petunjuk dan hidayah. Bagaimana di dalam sirah berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia telah memusuhi Nabi dan datang untuk membunuh Nabi, tetapi sebelum itu Nabi telah pun berdoa agar dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya dia memeluk Islam dan menjadi pendukung kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perlu kita ingat ya, di dalam mencegah kemungkaran ini ya, dan membenci perbuatan terkutuk itu mestilah bertitik tolak daripada rasa cinta kerana Allah, cinta kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah lahir daripada perasaan semangat kebencian itu, daripada hasad, daripada perkataan rasa dengki, ataupun daripada semangat perkauman dan sebagainya, resis dan sebagainya. Tidak, ia mesti bertitik tolak dengan niat yang ikhlas untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting supaya perbuatan kita itu menjadi jihad dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kita juga boleh memberi kesan dengan membaikot barang-barang dari negara tersebut, maka kita lakukan. Ya. Banyak menterjemah, ya, peluang ini diambil untuk menyebarkan Islam pada golongan yang ingin mengetahui tentang Rasulullah, ya, tentang ajaran Islam, ya, itu menterjemah buku-buku berkaitan Islam ke dalam bahasa yang mudah mereka fahami, yang menjelaskan tentang keindahan ajaran Islam dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdakwah bersungguh-sungguh dan agar mereka ini mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Dan kita sendiri ya, di peringkat pribadi, keluarga, ya, kita mestilah beriltizam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendidik ya, keluarga kita, masyarakat kita agar terus tidak berhenti ya, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, antaranya dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda, ya, dan juga ya,
demonstrasi ataupun secara aman menunjuk perasaan dan membantah perbuatan-perbuatan seumpama itu antara tindakan yang boleh kita lakukan. Namun janganlah kita menjadi syaitan bisu yang udahlah tidak mencegah mungkar dengan kuasa, dengan lidah, namun dengan hati pun tidak ambil berat dan tidak ambil tahu kerana ditakuti perbuatan itu menyebabkan hilangnya iman daripada hati kita, rosaknya bahagian kedua daripada syahadah kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita kena beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berselawat dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat berhak mendapat syafaat dan diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada perkongsian kita itu memberikan kita sedikit penjelasan tentang pendirian kita dalam menghadapi isu-isu semasa ini. Mudah-mudahan kita diterima sebagai umat yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Muhaimin di atas penyampaian kuliah beliau berkenaan dengan satu situasi bila mana Nabi kita dihina. Jadi kita telah jelas bagaimanakah pendirian yang kita harus ambil. Baik, saya memerhatikan daripada ruangan komen ni, alhamdulillah tidak ada soalan-soalan yang diutarakan. Jadi sepanjang penyampaian Ustaz tadi ada dua soalan lah yang saya terlintas dan mungkin Ustaz boleh terangkanlah. Ini soalan daripada saya sendiri. Okey, yang pertama Ustaz, tentang bagaimana stand kita kalaulah seseorang terutama yang non-Muslim apabila dia menghina agama ataupun Nabi kita, bagaimanakah jika kita sebagai seorang Muslim bila kita mendengar keadaan itu, kita terus berburuk sangka dengan apa yang kita dengar? Dan bagaimana pula kalau ada setengah orang bila mendengar situasi yang demikian, dia sentiasa berbaik sangka. Buruk sangka tu mungkin merasakan ini orang kafir ni memang semua nak memburukkan kita. Sedangkan kita pun tidak mengetahui mereka mengeluarkan statement itu mungkin atas kejahilan mereka. Ataupun mungkin ada orang yang terlalu berbaik sangka. Oh, dia orang tersilap mungkin, ataupun mereka tak tahu mungkin. So adakah boleh keadaan macam tu? Kemudian soalan yang kedua Ustaz, mungkin ada keadaan di mana kita sebagai di kalangan orang Muslim itu, apabila mereka membantah orang yang mengeluarkan kenyataan yang menghina Nabi kita, sedangkan mereka itu sendiri tidak mengamalkan sunnah Nabi, tidak nampak pada diri mereka itu sebagai seorang Muslim yang baik. Mungkin orang kafir akan mempersoalkan, you nak backup Nabi kamu, tapi kamu sendiri pun tak macam orang yang beragama dengan Nabi kamu. So boleh Ustaz bagi pandangan Ustaz tentang dua soalan tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Muhammad. Anda jawab yang kedua dulu, sebab itu yang anda ada sentuh tadi, bahawa bantahan yang kita lakukan itu, dia mestilah bertitik tolak daripada syariat itu sendiri. Bertitik tolak daripada syariat itu sendiri, iaitu seperti di zaman Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, apa pendapat Rasulullah tentang orang yang berjihad kerana hamiyah, kerana syaja'ah, nak menunjukkan dia berani, nak menunjukkan dia mempertahankan, nak menunjukkan dia hebat dan sebagainya. Dia bukan kerana Allah, tapi nak menunjukkan kegagahan dia, nak menunjukkan kehebatan dia. Adakah itu fi sabilillah? Maka jawapan Nabi SAW, man jahada li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Maknanya siapa yang mempertahankan itu untuk menegakkan kalimah Allah, maka dia dianggap fi sabilillah. Jadi di sini ada dua perkara. Satu, dorongan tadi itu adakah dorongan kerana cinta kepada Allah dan Rasul, itu satu. Yang keduanya niat, innamal a'malu bin niat. Jadi ini titik tolak, bantahan bertitik tolak dengan asas syariat itu sendiri, itu adalah penting
Kalau tidak, dia tidak menjadi suatu amal soleh juga. Ya. Jadi ditakuti ianya bertitik tolak dengan hamiyatul jahiliyah dan sebagainya. Dan yang kedua ini dia ada kena mengena dengan kita mengetahui hal orang tersebut, ya, dan juga waqi' diri kita. Jadi ini dipanggil fiqhul waqi', fiqhul muwazanah, fiqhul aulawiyat. Jadi dia bukanlah sentiasa berburuk sangka, bukanlah sentiasa berbaik sangka. Ya, itu bukan satu pendirian yang sepatutnya. Dia patut sentiasa berhati-hati. Ya, sentiasa berhati-hati kerana musuh-musuh Islam itu menyembunyikan apa yang di dalam hati mereka, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, di dalam hati mereka itu lebih besar rasa bencinya kepada umat Islam. Namun tidak semua orang begitu. Jadi sebab itu perlu kepada memahami waqi' orang yang berkata itu dan juga realiti semasa dan keadaan. Dia adalah suatu yang subjektif berdasarkan realiti semasa, dan kita tidak boleh pukul rata secara umum. Ada satu kaedah untuk semua keadaan dan semua situasi. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Ada satu soalan Ustaz. Ana tak pastilah kalau mungkin Ustaz boleh memberi respons sedikit. Dia mungkin di luar sikit daripada skop perbincangan kita. Tapi boleh tak Ustaz sharekan pendirian yang sebaiknya lah dalam isu yang tengah panas hari ini. Ini isu yang berlega di kalangan umat Islam sendirilah tentang mengambil barakah dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dan yang kita tahu famous hari ini yang adalah bentuk itulah, bentuk capal tersebut. So bagaimana pandangan Ustaz tentang isu ni lah? Jadi mencintai Nabi SAW ini, dia termasuk mencintai sunnahnya, khususnya apa yang berkaitan dengan syariah. Ya. Dan sebenarnya apa yang berkaitan dengan Nabi SAW ini memang ada kelebihan dia, itu tidak dapat kita nafikan. Tetapi di waktu yang sama kita perlu melihat kepada batas-batas syarak, ya. Kerana Rasulullah sendiri ada mengingatkan kita, jangan kamu memuja aku sebagaimana kamu memujanya orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihi salam. Maka sikap berlebih-lebihan itu memanglah sentiasa ditegur oleh Nabi SAW, ya. Dan kita perlu lihat juga isu-isu ini sama ada dianya berada dalam keadaan sehingga menyebabkan seorang itu beriktikad, ya, ada iktikad di sana ataupun tidak, dan itulah yang nanti akan menentukan kedudukan tersebut. Sebab hukum fiqh ni pun dia ada dia punya latar belakangnya, ada dia punya hukum berdasarkan keadaan-keadaan dan juga sikap seseorang, niat seseorang. Itu akan menyebabkan berbeza-beza keadaannya. Wallahualam. Ini mungkin satu topik yang lain lah kot. Kita akan mungkin di platform yang lain lah kot, insyaAllah, perbincangan tentang perkara ini. Jadi terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz di atas huraian tersebut. Jadi alhamdulillah telah banyak yang kita dengar berkenaan dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Nabi kita dihina, bagaimanakah pendirian kita. Jadi yang pastinya adalah kita sebagai seorang Muslim seharusnya perlu memahami situasi itu dengan baik, sehingga kan nanti setiap tindakan kita, tindak balas kita itu sesuatu yang tidak menimbulkan fitnah dan bersifat harmoni. Kita dapat mempertahankan agama kita, Nabi kita secara khususnya. Dalam masa yang sama juga kita dapat juga menyampaikan dakwah terutamanya kepada orang-orang yang melakukan perkara tersebut. Ala kulli hal, kita mengharapkan perkara-perkara yang sebegini tidak lagi berlaku di dalam dunia kita pada hari ini. Mungkin di atas kejahilan mereka, dan yang penting sekali kita sebagai seorang Muslim, yang pertama kita kena perbaiki diri kita.
kena menjadi seorang Muslim yang sebaiknya, kerana inilah yang akan memberikan gambaran kepada terutamanya kepada non-Muslim bahawa inilah hasil hasil penghayatan terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita juga seharusnya menggerakkan lagi usaha dakwah kepada mereka dalam pelbagai media yang ada. Di dalam media-media sosial hari ini, kena memperbanyakkan dakwah kepada mereka, memberitahu kepada mereka betapa sebaiknya Nabi kita SAW dan dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah saya sebanyak yang kita berdapat pada malam ini, semoga ianya menjadi manfaat kepada kita dan kepada semua yang telah mendengar kita pada hari ini. Alhamdulillah, yang menyaksikan kita pada malam ini mencecah 106 orang, dan saya tak pasti di bahagian YouTube kita berapa orang, saya tak pasti, mungkin boleh disemak. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah bersama-sama dengan kita pada malam ini di dalam kuliah bulanan, dan secara khususnya terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz kerana kesudian untuk berkongsi, untuk menyampaikan ilmu kepada kita pada malam ini. Dan tahniah juga, dan juga terima kasih kepada penganjur kita, Ikram Kuala Selangor, dan juga wanita Ikram Kuala Selangor, dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG ITH, Institut Pendidikan Iraq. Semoga dengan usaha-usaha yang dilakukan ini akan memberi keberkatan kepada semua dan memberi kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah jika dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, kita akan bertemu sekali lagi di dalam kuliah kita pada masa-masa akan datang. Jadi dengan ini, saya sudahi dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.